Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif barakallahu wassalamu. Ayat tergantung ayat 4 atas. Wa iza lam yabqa laka wujud, ya, indaka bi anfaniya, bi anfaniyan aman siyau ta'ala ya walid kamu dan tauhid kamu, ya. Apabila dia kata tiada tinggal bagi engkau itu ada, mana wujud di sisi engkau, dengan bahawa lenyap engkau daripada yang lain daripada yang Ta'ala, maka sempurnalah tauhid engkau, ya. Tauhid khas sebenarnya. Kemari pada ulum itu tauhid am, itu fardu ain. Yani tauhid khas. Tauhid am dia mengenal bidalil wal burhan, dengan dalil dan hujjah yang burhan. Ada pun tauhid yang ni di atas lagi, ya. Tauhid ni membina, iaitu muka syafatul qalbi, pembukaan qalbi kita dengan Allah Ta'ala, ya. Tauhid yang satu lagi itu dia membina apa? Akidah, ya. Akidah maknanya apa? Pegangan, itu basic, ya. Mereka sebab 20 itu basic untuk membina akidah. Ada pun yang ni di depan ni, dia membina muka syafatul qalbi, pembukaan qalbi dengan Tuhan. Baik, contoh kita kata misal Quran kata apa? Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' basir. Apa makna sami'? Zatun muttasif bis sami', zat yang bersifat dengan sama. Maka kita pun iktikad Allah Ta'ala yattasif bis sami', Allah Ta'ala bersifat dengan sama, mana benda dengar. Yattasif bil basar, bersifat dengan basar, sebab nas Quran. Maka kita bina akidah, mana kita wajib berpegang bahawa sama dan basar ialah dua sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Maka pegangan kita sah dengan nas Quran dan keyakinan takat. Kemudian dirasa tak tahu lihat dia ada. Itu bagian am. Kalau peringkat khas, dia bukan pergi, dia pergi zauq atas. Mana muka syafatul qalbi, qalbi dia terasa. Bukan sekadar dia tahu Tuhan melihat, bahkan dia rasa dia dilihat oleh Allah di mana saja. Dia lain kan? Ya, dalam hadis kata afdalul iman anta Allah haitsu kunta. Iman paling afdal, kamu sedar Allah di mana saja kamu berada. Bukan kita tahu Tuhan itu melihat, tapi dia terasa. Dia berjalan di mana dia terasa dia sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab sama dan basar muta'allaq dia apa? Kullu mawjudin. Tiap-tiap yang wujud sama ada qadim atau baru, kita makhluk ni sentiasa siap sangat tak lepas ditilik pandang oleh Allah. Maka tilik pandang ni memberi kesan kepada qalbi. Sebab kesan sebab qalbi dia telah dibuka, ya, nur qalbi dia dibuka oleh Ta'ala sebab latihan dia zikir tadi, dan dia menjaga maksiat mungkar, maka cermin hati dia itu terang. Biasa kalau dia tak jaga qalbi dia, ya, dia ada akidah tapi qalbi dia gelap. Sebab dengan khayal, dengan maksiat, mungkar, kelalaian, menyebabkan dia tak perasan. Ya, kalau ditanya dia tahu. Kau buat benda ni tak tahu, tak tahu. Banyak tuan tak nampak, tuan nampak. Tapi kenapa kau buat? Bahawa tak ada perasaan. Syukur qalbi dia tak ada. Syukur qalbi itu tak ada. Sebab apa syukur qalbi tak ada ni benda ni? Sebab dia kurang latihan, cermin hati dia tu boleh lihat, tapi oleh kerana dia zalimkan diri dia, dia tutup dengan kelalaian, dengan maksiat, dengan mungkar, akhir gelap. Ya, jadi nak buka balik benda itu dengan riyadhah wal mujahadah. Ya, dengan riyadhah dan mujahadah. Sebab dalam amalan tarekat dia banyak benda tu. Istighfar yang pertama tadi, cuci balik, bersihkan balik. Bila dia tegang dia boleh terasa. Dulu dia tak perasan, sekarang dia perasan. Hati dia terasa. Mana dia terasa keperasanan qalbi dia dengan kewujudan Allah Ta'ala dan dengan bersifat antara dengan segala kesempurnaan, terutama dalam melatih keikhlasan jiwa dia tadi. Ya, kesedaran dia membawa kepada dia apa? Perubahan juga. Satu ketika seorang dengan dia nak masuk Islam, berjumpa Rasulullah SAW. Dia punya nakal ni bukan nakal yang jahat, hari-hari berzina. Ya, tapi memang dia nak masuk Islam. Sampai minta excuse ke Nabi kalau boleh, mana dia seorang ni berjuang ke dia. Tak boleh, Nabi kata, boleh. Sebab dalam menarik orang ke Islam, jangan sampai ke dasar, jangan digadai. Ya, maka nak buat macam mana? Dia pekat berzina dia hari-hari dah macam ketagih dada,
Sampai dia sebut dengan sebab dia nak masuk Islam, tapi benda ni jangan buat. Saudara kami doa ni, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Baca malam-malam betul, bukan baca. Dia Arab sebut tidak udah bahasa kita tak ayat terjemah apa lagi dah. Mana ya Allah tempat pada dalam hatiku iman dan kasih betul pada iman, dan tempat perasaan dia itu penting, rasa perasaan benci pada maksiat dan kekufuran. Ya, dan jadikan aku orang yang cerdik dalam memilih kebenaran tadi. Dia pun baca malam-malam doa tu, dia sebagi doa betul. Dia jumpa Rasul, alhamdulillah tak nak pun Tuhan balikkan nanti. Sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tak dinamakan qalb melainkan dia berpusing. Kita biasa kan, kadang-kadang rasa pada sedap, kadang-kadang rasa malas, kadang-kadang rasa laju, kadang-kadang rasa lembab. Dia berpusing, itu sebab dia nama qalbi. Ya, al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik-balik. Dan tadi dia berbalik. Ya, dia pada kuat tanpa dia tak rasa segan melahirkan hasrat dia dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau bab dia Tuhan buka terus. Ya, kita panggil apa? Injisah terbuka. Kita panggil bikashfin. Ya, terbuka ni mata hati dia tadi itu berubah. 100% dia berubah. Dengan sebab apa? Ada madat pentajalian daripada Allah pada qalbi. Ya, kita minta Allah suruh buka qalbi kita sentiasa dalam bimbingan. Ya, kalau dia ada benda tu, dia akan banyak perubahan-perubahan yang dialami. Jadi sini di antara cara untuk kita menuju kepada pembersihan amalan supaya dia diterima. Sebab dalam kita beramal dia ada 2 pintu kan, bos selamat. Pertama dipanggil babul amal, yang kedua babul qabul. Ya, macam orang kafir itu dua-dua diselak untuk habis. Ya, mana pintu amal kan buka, apa dia minta iman, pintu qabul lagi jauh. Bagi kita orang beriman ni, pintu amal alhamdulillah kadang-kadang dah buka, dah rajin buat ibadat dan sebagainya, perintah Tuhan. Tapi satu lagi jaga tu, babul qabul, pintu penerimaan yang ada kena. Dia sebab ada Tuhan reject, ada Tuhan terima. Ya, sebab berlaku dalam hadis yang sahih 3 golongan besar tuan-tuan, dan yang sangat penting dalam Islam daripada al-ulama. Ulama ni pemegang hukum agama. Kita nak soal, nak tanya hukum, nak tanya apa, kata ada ulama. Takkan nak pegang Quran Bukan sendiri, kita tak faham kan? Ulama ni penting. Satu, dia teraju memegang hukum ahkam syariah. Yang kedua, al-mujahid, orang yang berjuang menegakkan Islam. Dan ketiga dipanggil as-sakha, orang yang banyak memberi sumbangan kepada Islam. Jadi 3 golongan ni bila Allah Ta'ala tanya ringkas dalam hadis yang panjang, mana kau gunakan umur kamu, ya, yang aku beri pada kamu dan sebagainya. Yang menuntut ilmu ti ulama jawab dengan sepenuh, kami menuntut ilmu ya Allah, dia masuk dan mengajar sama. Pada kata kazab tak bohong kata. Habis. Ulama ni kalau kata kazab tak bohong. Kau menuntut ilmu kan kena aku, kau mengajar bukan kena aku. Kau mengajar kena niat. Atau nakkan nama. Sebab tu dalam menuntut ilmu Nabi beri peringatan, man talabal ilma li umariya bi subaha aw liyasfa wujuhan nas ilaih fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa mencari ilmu Allah Ta'ala, tujuan dia apa? Nak menunjukkan kepandaian daripada orang lain, atau tujuan nak cari pengaruh orang biar orang nampak dia ngomong kan, orang hormat dia, orang beri dia apa? Gelaran macam-macam atau diangkat, nama dia naik, nak glamour, maka sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam. Itu menuntut ilmu agama kan? Dia nak betul-betul bulat kerana dia betul. Ya, jadi maknanya apa? Itu golongan ulama yang ada tersumbat dalam tadi. Yang keduanya golongan sahab, dia tu juga yang dermawan. Kita tanya dia berceritalah, ya, mana saja orang minta derma semua saya sign mana. Sign pula bukan 5-6 angka, 7 angka pun dia. Dia buat masjid 4-5 orang ni, dia 2 juta, dia 3 juta setiap. Ya. Maka Tuhan kata kazab tak, bohong kau. Habis. Kau buat tadi semua kena glamour kan, nama-nama kau dah dipuji, diangkat atas dunia. Malaikat lelau di bawah pembantu dalam neraka. Habis. Yang berjuang pula berjihad, ya Allah kami berjihad sampai mengorbankan nyawa kami. Jangan jawab sama kazab tak, bohong kau. Kau berjuang semua kenakan nama kau naik, kata glamour, artinya kau semualah mana kan, maknanya ada mul ikhlas. Maka kita pum tu balik. 3 golongan hebat ni terjunam dalam neraka. Main tadi sebab dia qalbi benda amat besar. Dia bila settle di tempat, yang lain settle. Ya, inna fi jasadi bin adam mudghah idza saluhat saluha sa'ir jasad wa idza fasadat fasada jasad Allah wa yarqa. Dan jasad Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ya, ala wa hiya qalb, itulah qalbi atau ruh insan. Jadi dia ni merupakan ilmu yang paling penting kita kena jaga. Dia
membawa kepada tauhidul khas. Kalau tauhid am, kita mentauhidkan ketuhanan Allah. Kalau tauhidul khas, kita mentauhidkan hal 7 amalan kita betul dengan dia, tidak kau nampak lain. Betul-betul dia cantik jalan, bahawa dia boleh bertemu Allah SWT. Dalil dia paling jelas ialah hadis Isra wal Mi'raj. Rasulullah berstart jalan sampai liqa' dengan Ta'ala yang laisa kamitsli syai', yang maha agung. Kita tengok berbagai-bagai pembukaan dia. Ya, Nabi maknanya layan tak? Dia layan panggilan. Ya Muhammad Hanumni, ya Muhammad Anzina As'alu, ya Muhammad Dutia Guna Soal. Nabi tak jawab tak? Nabi tanya, siapa tu Jibril? Itu panggilan dunia. So, paling yang kami umat bersebat ni, panggilan Yahudi, panggilan Nasara. Maknanya sepanjang perjalanan ibadat itulah yang memanggilkan. Mana apa? Benda-benda yang merosakkan keikhlasan kita akan berlaku. Maka di antara untuk memadamkan benda ni supaya amal kita diterima, ini di antara ini disebutkan iza lam yabqa laka wujudun indak ay bi an fanaita amma siwahu kauna tauhid. Apabila kamu tidak kekal bagi kamu wujud indak, mana kita mematikan kewujudan kita dalam memandang kewujudan Tuhan. Faham ya? Bahasa Islam dia kata selama ada engkau itu engkau, kau benar Tuhan. Bila engkau tu bukan engkau, kau benar Tuhan. Itu kalau Nabi boleh bunyi. Maksud dia apa? Bila engkau bukan kau, maksud dia bila kita buat amal, kita tak pandang kita pandang semua kurnia dari dia. Ya, semua hidayat daripada dia, semua bantuan daripada dia. Aku kita kamu selamat. Tapi kalau kita buat ibadat, kita kata saya habis ibadat. Jalan menuju kepada tauhid yang sebenar ke Tuhan. Pertama, rukun besar, dia tidak minat dia dikenal orang. Jalan awliya, dia tak minat orang kenal dia, dan dia tak mahu supaya dia terkenal, tak ditutup. Ya, kita kata idfan wujuda fil ardil humul fama nabata mimman lam yudfan lam yatimanitaj. Ya, benih yang tidak ditanam, dia takkan sempurna sungguh. Benda tanam di depan wujuda, tanam kau dengan Allah, maksud dia kita dengan Tuhan ni, tak payah orang lain. Itu maksud. Bila ada lah kali kita buat ibadat, suka orang tunjuk, suka orang puji terangkat. Tapi nak tahu dia suka puji atau puji, bila orang caci dia marah dah. Bila orang caci dia, orang kata dia, dia menengok tak boleh tidur, tu muka dia orang suka puji kan. Bila suka puji dah buat dia apa? Amalan dia sudah virus masuk, kanser dah ada. Batal amalan ni, wala ayat sabilah. Batal pahala, amalan tu sah, tapi pahala amal kosong. Ini bahaya kan ni. Sebab dia kata tauhid kamu betul-betul sampai kepada pemuncak dia. Pemuncak dia apa? Makam hauqalah, la haula wala quwata illa bila dia duduk betul itu. Ibadat dia tak nampak haul kuasa dia, tenaga dia, bahkan dia nampak semua haulillah wa quwwatillah, semua bantuan dari Allah. Itu dengan mana bi anfanaita, bahawa kau lenyapkan perasaan diri kamu amman siwa selain daripada Ta'ala, barulah dia panggil kamulah tauhidka, barulah kamulah sempurna tauhid engkau dengan Ta'ala. Sebab apa? Li'ajzika an idraki ma hasara laka, kena lemah daripada mendapatkan barang yang hasil bagi engkau minal ma'rifah fahya al-ghayatul lati la tudrak. Ini benda yang kemuncak yang tidak didapat. Wa ilaihi asyara bil khabar subhanak ma arafnaka haqqa ma'rifati. Ya, maha suci engkau ya Allah, tidak aku kenal akan engkau sebenar-benar pengenalan. Wa khabar man araf Allah kala lisan. Siapa yang betul-betul mengenali Tuhan, maka keluar lidah. Masa apa? No comment. Bila dikenal sebenar-benar makrifat, itu sebab rahsia kenapa makrifat diletakkan di depan. Ya, kana Allah wala syai'a ma'a. Telah ada Allah pada azal, satu benda belum ada, dia tunggal, ahad. Ya, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Sebab itu Ibnu Abbas mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Liya'buduni ditafsirkan dengan ay liya'rifuni. Tidak menjadikan manusia melainkan untuk menyembah, dengan untuk mengenal akan dia. Sebab barang siapa yang kenal sebenar-benar Allah, sebenar-benar dia kenal, nescaya dia tidak akan menderahi perintah Tuhan. Nescaya dia akan kasih cukup kuat dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab jiwa manusia dia kasih benda yang paling hebat. Benda paling hebat, paling top, paling mahal, paling mulia semua ni. Dan hati manusia akan jatuh. Kita letak benda paling mahal dengan murah, mana kita nak? Benda paling cantik dengan hudu, mana kita nak? Benda yang cantik, benda paling hebat dengan benda tak ada harga, mana kita nak? Yang hebat. Maka siapa lebih hebat daripada Ta'ala? Siapa lebih besar daripada Ta'ala? Siapa lebih sempurna daripada Ta'ala? Sedangkan kita iktikad segala sifat kesempurnaan ada milik Allah. Segala kekurangan milik makhluk.
Tapi kenapa hati kita menghadap makhluk payah nak hadap dia? Sebab apa? Menjadi apa? Tertutup qalbi dosa. Jadi dia nak kes balik, dia nak kuis balik supaya apa? Kita bersihkan balik permata yang telah pernah mengenali Tuhan di alam zarni. Ya, ketika Allah Taala sebut alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh kita ni dan juga orang tak beriman yang ada sekarang semua jawapan dia sama ni. Bala, bahkan sebab apa jawapan dia sama? Dikenal makrifat sebenar dengan Tuhan ketika itu. Sebab tidak ada benda yang mengganggu. Ya, syaitan tak ada, nafsu tak ada, dunia tak ada, bersih. Tapi sekarang bila hakikat diri kita, hakikatul insan, roh ni yang pernah kenal, diturunkan atas dunia, dipasangkan dengan sangkar yang ada sekarang ni, ya, dengan bagai saiz, bagi rupa, bagi warna, maka Tuhan uji dengan nafsu, syaitan, dunia, macam-macam. Akhirnya banyak tombak. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang sempurna dengan Tuhan betul kekal dan tinggal sikit, maka Tuhan datangkan dengan kasih sayang ni orang yang mengingati wakil ni, rasul demi rasul, sampai ditutup dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tujuan Nabi apa? Ditafsir untuk membersihkan balik perjalanan dia supaya dia pergi betul-betul kepada tauhid yang khas dengan Allah Taala. Bahawa dia akan dapat nikmat sebenar-benar, nikmat apabila terbuka wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat sebenar terbuka bila terbuka kalbi dia makrifat sebenar dengan Tuhan yang sebenar, maka kita akan rasa rahsia kenikmatan yang paling besar, ialah pengenalan yang sebenar dengan Tuhan. Bukan sekadar dikenal dengan ilmu, tapi dia mengenali dengan rasa hati dia. Ya, rasa kalbi dia dipanggil azraq. Ya, maka nak dapat rasa dia dengan dia, kita kena keluarkan rasa dengan makhluk. Ya, buang takut dengan makhluk, pasti dengan makhluk, buang benda tu bawa dia kamu. Ya, kama la yuhibbu al-amal mushtarak, la yuhibbu al-qalb mushtarak. Sebagaimana Ta'ala tak suka amal disekutukan dengan lain, maka begitulah hati. Hati kita nak beri dengan dia kan. Perjalanan di jalan Rasulullah SAW membina apa? Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad kita dengan makhluk dan Rasulullah, tapi hati jangan. Hati kita dengan dia. Ya, di main dua lain dan jasad dengan makhluk dan berurusan kerja-kerja biasa, tapi kalbi dia dengan Tuhan sentiasa. Bila kalbi dengan Tuhan sentiasa bermakna apa? Terang. Dalam iman dia lagi terang, lagi mantap. Bagi iman dia mantap, maka pergaulan dia akan cantik, syariat dia akan cantik. Itu rahsia maknanya abdanuhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka sama makhluk, tapi rohani mereka dengan Allah. Itulah pakaian Nabi-Nabi dan Rasul dan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan ke arah itu dipakai apa? Supaya kita banyak melakukan pembersihan dalaman dengan apa? Mengawal segala anggota yang muncul daripada kotoran maksiat, dan digilap dia dengan apa? Hasrat banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan man arafa Allah kalla lisanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana